Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustazah Wan Naimah. Hari ini kami dari kumpulan 4 akan membentangkan kerja kumpulan kami yang bertajuk Budaya Rasuah Merencatkan Pemekasaan Pembinaan Peradaban. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Farah, Siti Najwa, Nur Erina, Nur Fazana dan saya sendiri Nur Husna. Pembentangan ini akan dimulakan dengan penghuraian mengenai pengenalan dan definisi terhadap rasuah dari beberapa takrifan. Apakah yang dimaksudkan oleh rasuah? Mengikut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), rasuah didefinisikan sebagai perbuatan oleh seseorang individu yang memberi atau menerima suapan sebagai upah atau dorongan daripada melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Manakala Transparency International yang merupakan badan bukan kerajaan telah memberi tafsiran terhadap rasuah di mana ia merupakan perbuatan oleh individu atau organisasi yang melibatkan penyalahgunaan kuasa demi keuntungan peribadi atau kepentingan sesebuah organisasi. Di Malaysia, perbuatan rasuah sering dikatakan atau dikaitkan dengan kegiatan politik oleh media massa. Seperti contoh, ahli politik telah melanggar undang-undang negara di mana dana negara yang diterima sepatutnya disalurkan kepada rakyat, namun dana tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Kegiatan rasuah ini telah berlaku secara berleluasa di dalam sesebuah organisasi, tidak terkecuali organisasi di bawah kerajaan, dan ia telah menjadi satu budaya yang tidak asing di alam pekerjaan. Seterusnya, perbuatan meminta atau menerima rasuah, menawar atau memberi rasuah telah dikategorikan oleh SPRM sebagai contoh utama perbuatan rasuah yang berlaku di Malaysia. Menurut SPRM, perbuatan rasuah dapat dikenal pasti dengan berlakunya penyuapan wang, derma pinjaman, hadiah, cagaran berharga, faedah kewangan, bonus, komisen, kontrak pekerjaan dan seakatan dengannya oleh pemberi rasuah kepada seseorang individu. Setiap pesalah akan dikenakan hukuman mengikut jenis kesalahan yang dilakukan. Begitu juga mereka yang melakukan dan menerima rasuah. SPRM telah menetapkan hukuman kepada pesalah rasuah di mana mereka akan dipenjarakan tidak lebih 20 tahun dan didenda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan. Hukuman ini diwujudkan sebagai peringatan kepada masyarakat untuk tidak menceburkan diri dalam kegiatan rasuah. Hasil dari pembentangan ini untuk mengenal pasti apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada seseorang individu terlibat dalam gejala rasuah, menyenaraikan isu-isu yang berbangkit dari kegiatan rasuah dan akhir sekali mengenal pasti cadangan yang boleh dilakukan oleh pihak berkaitan seperti badan kerajaan, badan bukan kerajaan dan juga individu sendiri dalam usaha membendung gejala rasuah dari terus berleluasa sehingga memberi impak negatif kepada pembangunan Malaysia. Semua ini akan dikupaskan dengan lebih lanjut dalam pembentangan ini. Kegiatan rasuah tidak akan dilakukan oleh individu melainkan terdapat perkara yang mempengaruhinya untuk melakukan sedemikian. Hasil dari kajian oleh para ilmuwan, terdapat beberapa faktor yang mendorong individu melibatkan diri dalam gejala rasuah ini selain daripada sikap individu itu sendiri, seperti wujudnya peluang kepada mereka untuk melibatkan diri, kurang didikan untuk sentiasa melakukan perkara yang mudah dan dasar sesebuah negara yang diguna pakai. Faktor pertama yang mendorong gejala rasuah ini ialah kehadiran peluang dalam diri individu. Sifat tamak dan wujudnya peluang yang ada telah menjadi akar umbi kepada kegiatan rasuah ini. Sifat tamak merujuk kepada dorongan manusia untuk mendapatkan lebih dari yang mereka perlukan. Sebagai contoh, keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal diperlukan dalam kehidupan seharian. Namun, dengan sifat tamak individu ini, inginkan keperluan yang lebih dari yang diperlukan telah menyebabkan diri mereka terlibat dalam kegiatan yang tidak bermaruah. Keinginan yang berlebihan ini sering kali melampaui kemampuan dan memunculkan sikap tidak puas dengan apa yang dimiliki. Sifat tamak ini telah membuka peluang kepada individu untuk terlibat dalam kegiatan rasuah, baik sebagai pemberi maupun penerima. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pemantauan oleh pihak berkuasa juga mewujudkan peluang kepada individu terjebak dalam kegiatan rasuah. Jika sistem pentadbiran lemah atau tidak efektif, perkara ini menjadi peluang sebagai jalan pintas dalam memperoleh keuntungan secara tidak sah. Hal ini dapat dilihat dan sering berlaku di pelbagai lapisan dan jabatan di tempat kerja, baik yang berkedudukan tinggi maupun rendah.
Namun, perlu diingatkan juga bahawa rasuah tidak akan berlaku dari sebelah pihak saja. Ia terjadi dari hasil kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat untuk saling memenuhi keinginan masing-masing. Jelaslah bahawa sifat tamak dan juga kurang pengawasan oleh pihak berkuasa terhadap tingkah laku individu telah mewujudkan peluang untuk mereka melibatkan diri dalam kegiatan rasuah. Faktor kedua pula ialah kurangnya didikan. Kelemahan peribadi seperti kurangnya didikan agama, iman dalam diri serta kesedaran merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang itu terjebak dalam lubang rasuah. Ia seringkali berlaku kerana individu itu sendiri kurang menghayati konsep pahala dan dosa serta tidak mengamalkan kerja sebagai satu ibadah. Mereka tidak mengedarkan kesan-kesan buruk yang akan memberi impak kepada masyarakat sekitarnya dan juga negara asalkan apa yang diinginkan mereka itu tercapai. Mereka yang kurang didikan dari segi agama, etika dan moral akan mudah untuk melakukan rasuah kerana dikawal oleh nafsu dan juga terpengaruh dengan ganjaran yang ditawarkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Hadis Rasulullah SAW melalui sabdanya, Rasulullah SAW melaknat, yakni mengutuk pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Faktor ketiga pula ialah tekanan kewangan dan tekanan kerja. Untuk memenuhi kehendak dan meneruskan hidup, munculnya masalah-masalah seperti hutang, tunggakan bil, gaya hidup mewah, penglibatan adat dan alkohol dan sebagainya yang menyebabkan seseorang itu mudah untuk melakukan rasuah. Peningkatan kos hidup tinggi juga menyumbang kepada tekanan kepada pekerja-pekerja apabila gaji yang diperoleh tidak sejajar dengan kenaikan kos sara hidup. Dari segi tekanan kerja pula muncul sekiranya seseorang itu merasakan bahawa gaji yang diterima mereka tidak setimpal dengan tugas yang mereka lakukan. Menurut kajian KUA, gaji ini merupakan salah satu faktor primer yang menyebabkan mengapa seseorang itu terlibat dalam gejala rasuah. Ada pandangan lain yang menyatakan bahawa gaji yang rendah bukanlah satu-satunya faktor utama yang menyebabkan seseorang itu terjebak dalam rasuah. Namun, rasuah kebanyakannya melibatkan mereka yang bergaji tinggi dan juga mempunyai jawatan yang tinggi. Malahan, jenis profesi juga boleh mempengaruhi seseorang untuk memberi ataupun menerima rasuah. Contohnya, polis menerima rasuah daripada orang awam untuk mengelakkan seseorang individu itu daripada disaman dan juga sebagainya. Seterusnya kita akan melihat isu-isu etika dan peradaban yang timbul daripada aktiviti gejala rasuah. Isu pertama ialah isu integriti dalam menjalankan tugas. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, integriti dimaksudkan sebagai kejujuran, ketulusan dan juga keutuhan dalam menjalankan tugas, seperti mana seorang pengarah memastikan nama baik jabatan daripada sebarang penyelewengan. Sikap integriti dalam menjalankan tugas amat ditututi oleh para pekerja awam untuk memastikan mereka bersikap telus dalam mengendalikan hal-hal ataupun tugasan yang berkaitan dengan kerajaan. Walau bagaimanapun, rasuah yang kian mengambil tempat dalam hampir keseluruhan organisasi ini maupun individu telah merosakkan integriti seorang pejabat awam. Para pejabat awam bertindak melakukan rasuah atas beberapa faktor. Yang pertama ialah disebabkan oleh pendapatan yang diterima tidak mencukupi untuk menyara keluarga. Kedua, terpaksa melakukannya. Dan juga ketiga, proses yang perlahan dalam memohon sesuatu perkara. Contohnya seperti mendapatkan lesen ataupun sebagainya. Ini telah menyebabkan imej dan juga nama baik kerajaan rosak dan juga mencemarkan maruah negara daripada perbuatan yang tidak bermoral kerana ia akan memberi ancaman kepada keselamatan negara. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan agensi kerajaan seperti Jabatan Immigration Malaysia yang telah tersenarai sebagai agensi yang kerap terlibat dalam isu rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Malahan terdapat satu keratan akhbar pada tahun 2020 yang melaporkan bahawa terdapat 3 orang pejabat awam daripada Jabatan Immigration Malaysia yang ditahan oleh SPRM kerana disyaki terlibat daripada dalam isu rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Disebabkan inilah negara kita tidak akan maju pada masa hadapan
dan akan mengundang kepada sistem pentadbiran yang tidak cekap. Isu kedua pula ialah isu yang berkaitan dengan kemerosotan pertumbuhan ekonomi negara, yang mana kemajuan sesebuah negara ini bergantung kepada mereka golongan cerdik pandai, mereka yang berkemahiran serta mereka yang mempunyai integriti yang tinggi. Walau bagaimanapun, sekiranya golongan ini terlibat dalam aktiviti rasuah, ia akan menghakis kepercayaan orang awam terhadap golongan ini. Dan menurut berita tahun 2022 oleh Ketua Pegawai Eksekutif CEO Amir Research, iaitu Datuk Dr. Rais Hussein Muhammad Arif, beliau berkata bahawa purata 2 hingga 4% duit yang telah hilang daripada KDNK negara ini disebabkan oleh perbuatan rasuah itu sendiri. Ini menunjukkan bahawa sekiranya rasuah ini tidak dibendung, ia akan memberi impak yang besar kepada ekonomi negara dan juga memberi kesan kepada generasi akan datang. Selain itu, rasuah juga boleh mengurangkan keyakinan orang ramai dan juga pelabur yang datang dari seluruh dunia, sekaligus memburukkan lagi nama Malaysia di mata dunia. Jadi, sekiranya tiada pelabur-pelabur asing ini, bagaimana Malaysia ini boleh meningkatkan ekonomi mereka dan juga taraf hidup rakyat? Oleh itu, ini dapat memusnahkan usaha-usaha kerajaan bagi menarik pelabur-pelabur yang berpotensi yang bertujuan untuk menambahkan lagi kegiatan ekonomi negara. Justru itu, kerajaan Malaysia seharusnya mengambil inisiatif dan juga menangani masalah isu rasuah dengan lebih serius demi kebaikan dan juga manfaat bagi semua rakyat. Isu yang ketiga adalah penyalahgunaan kuasa dan kepercayaan awam. Penyalahgunaan kuasa dan kepercayaan awam berlaku apabila kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka digunakan untuk kepentingan peribadi. Dalam konteks peradaban Malaysia, penyalahgunaan kuasa dan kepercayaan awam dapat menjejaskan integriti dalam pemerintahan, merosakkan kepercayaan masyarakat serta mempengaruhi pembangunan dan kemajuan sesuatu negara. Kuasa yang sepatutnya digunakan untuk kepentingan umum meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan negara, tetapi pula disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Maka timbullah korupsi seperti penyelewengan dana, projek penipuan, Kes1 MDB dan sebagainya. Maka menurut sumber daripada artikel Sinar Berita, SPRM mendapati sebanyak 22.1% responden penjawat awam menyatakan bahawa mereka sanggup untuk menerima rasuah jika mempunyai kuasa dan jawatan, walaupun ianya bakal mendatangkan kesan yang buruk ataupun tidak adil kepada golongan tertentu. Ini menunjukkan bahawa apabila penyalahgunaan kuasa dan kepercayaan awam menjadi lumrah hidup, ia menghancurkan etika kerja dan moral dalam masyarakat. Ini akan membentuk budaya yang merosakkan di mana rasuah dan penyelewengan menjadi biasa dan diterima sebagai satu norma baharu di Malaysia. Oleh itu penting untuk kita memupuk budaya yang menegaskan integriti kerja dan kejujuran dalam melakukan pemerintahan. Hal ini kerana penyalahgunaan kuasa dan kepercayaan awam adalah satu masalah yang besar yang mana bakal menyebabkan ketidakyakinan rakyat Malaysia terhadap integriti pentadbiran awam. Isu yang seterusnya adalah ketidakadilan kepada masyarakat. Ketidakadilan ini dapat terjadi dalam pelbagai aspek kehidupan, antaranya ketidakadilan dalam sistem perundangan, iaitu yang kaya kebiasaannya akan terlepas daripada hukuman, manakala yang miskin pula berusaha menegakkan kebenaran. Seterusnya, ketidakadilan terhadap akses pelayanan fasiliti, ketidakadilan terhadap peluang pekerjaan, pendidikan dan sektor-sektor yang lain. Dalam konteks peradaban Malaysia, pentingnya peningkatan gejala rasuah dalam negara akan membawa kepada masalah ketidakadilan kepada masyarakat. Salah satu contoh ketidakadilan adalah terdapat golongan kaya raya yang bebas tidak membayar cukai, manakala golongan yang berpendapatan sederhana dan rendah pula dikerah dan diwajibkan untuk membayar cukai. Maka dengan ini, wujud penindasan orang yang berkedudukan tinggi terhadap orang bawahan. Jika keadaan sebegini tidak dibendung, maka mudah bagi individu tertentu untuk memonopoli ekonomi negara. Ini memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pihak yang membayar rasuah dan merugikan pihak yang tidak mampu membayar rasuah ataupun kepada mereka yang menolak budaya rasuah itu sendiri. Selain itu, ketidakadilan juga dapat kita lihat dari segi peluang pekerjaan. Masyarakat yang kurang beruntung ataupun dari latar belakang ekonomi yang rendah seringkali menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Hal ini kerana rasuah juga wujud dalam proses pemilihan temuduka dan pemilihan pekerja. Mereka yang mempunyai hubungan rapat dengan golongan korporat akan mudah terpilih berbanding calon yang lain.
Ini menyebabkan ketidakadilan terhadap mereka yang sudah berusaha keras tetapi tidak mempunyai kenalan korporat. Jelaslah di situ terdapat jurang perbezaan yang amat ketara antara golongan miskin dan kaya raya. Saya simpulkan bahawa rasuah menutup hak yang sepatutnya menjadi milik mereka dan menyebabkan pengabaian terhadap sesetengah masyarakat. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai cadangan penyelesaian kepada isu-isu etika dan peradaban yang telah dibentangkan. Cadangan penyelesaian yang pertama bagi menangani isu etika dan peradaban daripada kegiatan rasuah adalah dengan mewujudkan saluran aduan yang berkesan. Saluran aduan yang disediakan haruslah mudah untuk diakses dan mudah untuk difahami oleh semua pengguna. Saluran ini juga boleh disediakan dalam pelbagai bentuk seperti portal dalam talian, aplikasi mudah alih atau melalui panggilan telefon. Adalah dicadangkan untuk setiap jabatan atau agensi pencegahan rasuah untuk menyediakan saluran aduan yang efektif bagi memastikan kegiatan rasuah ini dapat dibanteras sebaik sahaja sebarang aduan atau laporan diterima. Selain daripada itu, saluran aduan ini juga hendaklah mengutamakan privasi dan memberikan jaminan perlindungan kepada si pemberi aduan dengan memastikan identiti dan maklumat peribadi mereka tidak disebarkan kepada orang ramai. Hal ini adalah untuk melindungi mereka daripada sebarang gangguan atau balasan negatif sama ada daripada rakan sekerja maupun orang sekeliling. Faktor ini juga dapat membantu untuk meningkatkan keyakinan si pemberi aduan untuk melaporkan sebarang kegiatan rasuah yang berlaku di sekeliling mereka. Cadangan penyelesaian yang seterusnya adalah menyediakan deskripsi kerja, kod etika dan peraturan yang jelas. Penyediaan deskripsi kerja perlulah dilakukan untuk memberi penerangan yang jelas mengenai skop kerja yang perlu dilakukan, tanggungjawab yang akan dipikul dan peraturan yang perlu dipatuhi agar sebarang aktiviti seperti penyelewengan tugas atau penyalahgunaan kuasa yang berkemungkinan akan menjerumus kepada kegiatan rasuah dapat dicegah dengan lebih awal. Selain itu, penerapan kod etika dalam kalangan pejabat awam maupun swasta seperti credibility, accountability dan larangan menerima atau memberi rasuah perlulah ditegaskan. Kod etika ini akan berfungsi sebagai panduan untuk mengamalkan nilai-nilai murni ketika melaksanakan tugasan seperti bersikap jujur, cekal dan amanah. Adalah amat penting untuk sesebuah organisasi itu mengkomunikasikan secara aktif mengenai peraturan dan kod etika kepada semua anggota organisasi bagi memastikan adanya pemahaman menyeluruh tentang kepentingan membanteras rasuah. Cadangan yang seterusnya adalah menanam sifat anti rasuah dalam diri individu. Setiap individu haruslah memainkan peranan dalam menanam sifat anti rasuah, contohnya amanah dalam menjalankan tanggungjawab dan memupuk nilai-nilai positif seperti kejujuran. Individu haruslah mengawal diri untuk menolak gejala rasuah baik yang memberi maupun yang menerima rasuah. Ini akan menjadikan seseorang individu tidak mudah terpengaruh oleh gejala rasuah dan mereka akan merasa bersalah sekiranya terlibat dalam jenayah tersebut. Selain itu, ini dapat mengelakkan seseorang daripada bersubahat demi mengauk keuntungan dan kepentingan untuk diri sendiri. Melalui pendekatan ini, kita boleh menjaga mutu kualiti seseorang. Masyarakat juga perlu diberi pendidikan dan pendedahan dalam diri mereka mengenai tentang bahayanya rasuah. Dalam konteks ini, peranan individu amatlah penting dalam membanteras gejala rasuah. Akhir sekali, usaha kerajaan menguatkuasakan undang-undang anti rasuah yang tegas dan efektif. Ini untuk memastikan ada hukuman yang setimpal dikenakan bagi pelaku yang menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Cadangan agar tindakan tata tertib diperketatkan di semua jabatan, terutama jabatan-jabatan yang mempunyai kecenderungan rasuah yang tinggi seperti penguatkuasaan undang-undang.
Bentuk hukuman dan penalti di bawah Seksyen 24 Akta SPRN 2009 iaitu peruntukan membabitkan penjawat awam perlu ditingkatkan. Selain itu, kerajaan perlu membentuk sistem penyelidikan yang efektif. Ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menyabitkan seseorang itu terlibat dengan rasuah. Oleh yang demikian, ianya memerlukan penyelidikan yang dilakukan secara profesional dan tanpa melibatkan campur tangan daripada mana-mana parti politik dan pihak yang berkaitan. Seterusnya, kerajaan atau organisasi hendaklah meningkatkan pemantauan terhadap kerja-kerja yang melibatkan akaunten dan kewangan. Ini termasuk pemantauan terhadap bidang audit dalaman dan luaran yang berpotensi meningkatkan isu rasuah di Malaysia. Oleh yang demikian, dengan adanya penguatkuasaan undang-undang yang ketat dapat membendung salah laku diri seseorang daripada terlibat dengan masalah rasuah. Kesimpulannya, budaya rasuah dapat mengecakkan pembinaan peradaban di mana perbuatan rasuah mencerminkan kelemahan dalam sistem nilai, etika dan moral yang diperlukan untuk membangun sebuah masyarakat Malaysia yang maju dan beradab. Isu-isu yang timbul dalam rasuah sememangnya akan memberi kesan yang signifikan terhadap generasi yang seterusnya. Walau bagaimanapun, dengan adanya usaha dari pihak tertentu untuk mengatasi masalah rasuah akan dapat memperkuatkan pembinaan peradaban yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral, integriti dan keadilan. Hal ini akan mendorong kemajuan dan kemakmuran serta mewujudkan masyarakat yang adil, berdaya saing dan beradab. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.